Apa khabar semua? Boleh tak anda bayangkan KLCC yang tinggi macam tu tapi tak ada lift? KL Tower pun tak ada lift. Nak naik tingkat atas tu semua kena panjat tangga. Memang tak logik kan? In fact, tak ada orang nak buat bangunan tinggi-tinggi ni kalau lift ni tak dicipta, betul tak? Tapi sebab lift ni dah jadi benda biasa, ramai orang tak terfikir pun macam mana sebenarnya orang cipta lift ni. Even ada lift yang boleh naik lebih dari 100 tingkat sekali jalan pun ada. Jadi dalam video ni kita nak tengok macam mana lift ni beroperasi, apa cabaran nak buat lift ni dari segi engineering, dan sebenarnya anda ni betul-betul selamat ke kalau naik lift? Okey, jom kita tengok. Sebenarnya lift ni bukanlah satu teknologi baru. Asalnya dulu, lift ni orang guna untuk angkut barang ke tempat yang tinggi. Mekanisme ni pun simple saja, ada tali yang connectkan lift tu dengan tuil dekat bawah. Bila orang rotate benda ni, dia akan gulung tali tu dan lift pun akan naik ke atas lah. Tapi kalau anda lah hidup zaman ni, berani ke tidak nak naik lift macam ni? Kalau saya memang tak lah. Dah lah dia berayun-ayun sana sini, pintu pun tak ada. Lepas tu kalaulah tali tu putus, memang hancur lah dekat bawah tu. Jadi pada tahun 1852, dalam 170 tahun yang lepas, ada seorang mamat ni, nama dia Elisha Otis. Dia berjaya cipta satu mekanisme untuk bagi lift tu selamat. Mekanisme ni dia guna gigi-gigi macam ratchet tu, yang mana kalau tali yang angkat lift tu putus, ratchet ni akan engage, jadi lift tu tak akan menjunam ke bawah. Mula-mula tu orang memang tak percaya, jadi dia pun buatlah demo menggunakan diri dia sendiri. Jadi dia naik atas lift tu, bila dah tinggi dia suruh orang potong terus tali tu. Kerja gila jugalah ni. Tapi zaman tu ini je lah cara untuk bagi orang yakin dengan design dia. Dan memang betul, bila tali tu putus, dia turun ke bawah sikit saja dan ratchet tu dapat tangkap lift tu. Bila orang dah tengok benda ni, barulah orang yakin nak guna lift. Dan bangunan pun makin lama orang boleh buat makin tinggi dan semuanya guna lift ni. In fact, sekarang ni pun memang ada lift yang nama dia Otis, sempena Elisha Otis ni. Cuma brand Otis ni kira brand lift yang mahal lah. Biasanya pencakar langit je yang guna. Memang lift dia sangat canggih. Kalau setakat shopping mall tu tak pakai kot Otis elevator ni. Baik, jadi lift yang kita biasa naik sekarang ni, nama dia traction lift. Sebabnya dekat atas sekali elevator shaft tu akan ada satu bilik, dan dalam bilik ni ada motor yang akan tarik kabel untuk naik dan turunkan lift yang anda naik tu. Jadi kalau anda fikirkan, bila lift tu penuh, maknanya load motor ni lagi tinggi lah kan? Adakah ini menjadikan lift tu lebih bahaya? Dulu saya risau juga pasal benda ni. Tapi sebenarnya ada satu komponen dekat sistem lift tu yang dinamakan sebagai counterweight. Jadi counterweight ni dia ada dekat sebelah satu lagi puli motor ni. Tugas dia adalah untuk balancekan berat lift tu dengan user dekat dalam tu. Counterweight ni biasanya berat dia adalah berat lift tu separuh penuh. Kalau anda naik lift yang transparent tu kan, memang boleh nampak counterweight ni bergerak bila lift tu bergerak. Cik tengok. Jadi bila ada counterweight ni, motor tu sebenarnya dia tak bekerja keras sangat pun untuk tarik load kita ni. Tugas dia untuk rotate saja, sebab load tu memang counterweight yang dah handle. Cuma of course, sebab berat lift tu berubah-ubah, kadang-kadang ada orang, kadang-kadang tak ada orang, maka load yang ditanggung oleh motor tu pun berubah. Satu lagi, kalau lift tu dah overweight, memang dia ada sensor untuk tak bagi tutup pintu tu, maka adalah yang kena keluar. Tujuan dia adalah supaya motor dekat atas tu tak overload. Of course lah, mesti ada safety factor. Jadi kalau setakat overweight sikit pun tak ada masalah. Tapi tetap pintu tu tak boleh tutup atas faktor keselamatan. Baik, benda yang connect antara motor dengan lift kita tu pula dipanggil hoist cable. Biasanya hoist cable ni adalah kabel besi yang digulung-gulung untuk jadi kabel yang lagi besar. Dan yang bestnya, hoist cable ni guna satu pun dah cukup untuk tampung berat lift ni. Tapi untuk lebih safety, biasanya lift kita akan guna sama ada 4 ataupun 8 kabel ni untuk setiap lift. Jadi kalau ikutkan logik, memang tak mungkin lah semua 8 kabel ni boleh putus serentak sebab load dari lift tu. Jadi boleh kata ini safety layer yang pertama untuk anda yang guna lift tu. Okey, tapi biasalah, walaupun kabel ni dah banyak, mesti kita harapkan ada redundant system yang lain juga. Kalau lah kabel ni putus juga 88 tu. Jadi sebenarnya ada satu lagi kabel yang diikat pada lift kita tu, cuma kabel ni bukanlah untuk tanggung load macam
hoist cable tadi. Kabel yang saya maksudkan ni nama dia adalah governor cable. Bukan governor bank negara tau. Governor cable. Dan governor cable ni akan diikat satu dekat lift dan satu lagi dekat governor pulley dekat atas sana. Governor ni fungsi dia adalah untuk detect sama ada lift kita tu overspeed atau tidak. Kalau kata hoist cable tadi semuanya putus, maka orang dalam lift tu akan menjunam ke bawah, betul tak? Masa ni lah governor ni macam direntap dan ratchet dalam tu akan trigger. Bila ratchet tu trigger, governor cable ni akan tarik satu wedge yang akan bertindak sebagai safety brake untuk lift kita. Wedge ni akan kepit guardrail lift kita tu dan dia akan stop lift ni daripada terjatuh ke bawah. Cuma mungkin bila stop tu, mungkin dia akan stop antara tingkat. Jadi pintu lift mungkin tak terbuka untuk passenger terus keluar, tapi tak apa, at least tak terhempas ke bawah. Dan lepas tu bolehlah call orang untuk keluarkan anda dari lift tu. Memang itu pun function button call dekat lift tu. Jadi dari segi safety, first layer tadi adalah hoist cable yang banyak dan second layer adalah governor brake. Jadi ini pun dah cukup sebenarnya untuk meyakinkan anda yang lift ni sangat selamat sebenarnya. Tapi sebenarnya ada satu lagi layer safety ketiga, iaitu safety buffer. Dia macam satu spring betul-betul dekat bawah elevator shaft tu. Jadi kalaulah kabel putus, brake pun tak makan, maka at least bila terhempas tu, dia akan landing dekat atas spring ni. Tapi bagi saya, kalau setingkat 2 boleh lagi lah kot selamat kalau landing atas spring ni. Tapi kalau fail dari tingkat 100, memang tak ada chance lah. Dan benda ni unlikely untuk berlaku sebab layer safety yang first dengan second tadi pun dah cukup susah untuk lepas. Baik, itu dari segi mechanical punya safety. Tapi anda kena ingat, yang pasang dan operate lift ni adalah manusia. Jadi lift operator ni pun adalah jadual maintenance dia. Mungkin sekali-sekala dia kena buat emergency procedure untuk pastikan brake dia okey dan sebagainya. Sebab tu kalau anda naik lift, anda akan nampak sijil dekat lift tu. Maknanya ada third party selain dari manufacturer yang semak dan sahkan lift tu selamat untuk beroperasi. Siap ada nama lagi pegawai JKR yang sign sijil tu. Kalau ada apa-apa jadi, mesti dia yang kena. Jadi bagi saya, lift yang ada dekat bangunan ni bukan setakat sangat berguna, tapi sangatlah selamat sebenarnya. Statistik kata, naik lift sebenarnya 50 kali lebih selamat dari naik tangga. Mungkin itulah sebab orang berebut nak naik lift tanpa menghiraukan ada warga emas dan ada yang kena usung anak dia naik tingkat atas. Sebab risau nak naik tangga ni 50 kali kurang selamat daripada naik lift. Jadi kalau anda dah layan sampai sini, lepas ni kalau anda nak naik lift, cuba fikirkan segala mekanisme dan effort yang engineer buat untuk pastikan anda selamat sampai. Bila keluar je dari lift tu, bersyukur sebab berjaya sampai kan. Selama ni kita rasa macam biasa saja. Terlupa nak appreciate benda-benda kecil macam ni. Jemput tekan butang like dan subscribe kalau belum, sebab banyak lagi benda saya nak cerita dekat anda ni. Jemput tonton, banyak lagi video-video best dekat sini dengan dekat sini. Jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum.